Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa bersama dalam page Syria Care. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi beberapa perkara yang kita mampu untuk manfaatkan pada diri kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Untuk topik pagi ni, saya dimaklumkan tentang memberi, budaya memberi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang menjadi antara Rasulullah, antara yang diaspirasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah banyak menyebut tentang budaya kita ataupun umat Islam ini supaya menjadi umat yang memberi, bukannya meminta. Jadi bila kita tengok dalam budaya kita hari ini, sebenarnya ialah dalam suasana, dalam situasi yang kita berada sekarang pun, dalam perintah kawalan pergerakan, kita berada dalam satu keadaan yang sukar, ya, masing-masing menghadapi banyak masalah untuk meneruskan survival kita, pun masih juga isu memberi dan meminta tu menjadi satu isu yang juga besar, ya. Kadang-kadang bila ada orang bercakap tentang memohon bantuan dan sebagainya, jadi satu isu yang besar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya suka melihat dari satu sudut yang berbeza, sebab bila saya sendiri terlibat dengan Syria Care, juga memberi satu ruang atau peluang untuk kita, sebenarnya kalau kita bersama-sama dengan badan-badan kemanusiaan dan sebagainya, kita akan lebih dekat dengan budaya ataupun lebih dekat dengan aktiviti memberi berbanding daripada kita meminta untuk diri kita. Sebab ada juga orang kata bila duduk dalam NGO ataupun dalam aktiviti-aktiviti kemanusiaan yang semacam ni, seolah-olahnya kita dilihat lebih banyak meminta dana itu dan dana ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang kita kumpulkan ataupun kita menjalankan kutipan dan sebagainya itu bukan kita anggap sebagai meminta. Sebenarnya kita sebagai perantara untuk membantu mereka yang mungkin tidak ada kelapangan, tidak ada masa untuk kita kata bersama-sama secara fizikal, bersama-sama dalam medan, down to earth bersama, tapi boleh menyumbang dalam bentuk kewangan ataupun pengumpulan dana tadi. Itu yang kita perlu jelaskan, ya, supaya kita jangan melihat dari sudut meminta itu, tetapi sebagai jentera untuk menggerakkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya bila kita bercakap pasal memberi ni, apatah lagi bila tajuk kita disambung pula dengan kesukaran, ya, memberi dalam waktu kesukaran, itu satu benda yang sangat besar sebenarnya. Memang ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang Rasulullah sebut daripada riwayat At-Tabrani umpamanya, ada barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di syurga, hendaknya ia memaafkan orang yang zalim, ya. Orang yang buat zalim pada dia atau pada kita lah, kita cakap hal kita, orang yang berbuat zalim pada kita, kita maafkan. Oh, ini satu benda yang sangat besar, tuan-tuan. Ini satu benda yang sangat susah sebenarnya bila kita dizalimi. Dan apatah lagi waktu ketika kita dizalimi itu tadi, sebenarnya memang kita akan terasa, sifat manusia kita akan terasa down, kita akan terasa ketidakadilan tadi. Dan malah ada yang saya jumpa sendiri pun, dia kata, boleh tak sebenarnya kalau kita doakan, ya, supaya orang yang menzalimi kita itu terkena kezaliman balik ataupun dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada dan memang boleh.
kalau orang zalim dekat kita, barangkali sebagai contoh lah, dia buat satu benda yang menyakitkan hati kita, ataupun yang menyebabkan hak kita dizalimi, ataupun kita dikena aniaya dan sebagainya, khianat. Jadi kita boleh balas balik kalau mengikut apa yang digariskan panduan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kalau nak balas balik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, amal perbuatan yang paling berat, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di syurga, man syarrahu an yushrafa lahul bunyan fil jannah wa turfa'a lahu darajat falyafu an zalama. Hendaklah dia memaafkan, dan ini adalah satu benda yang sangat berat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wal yu'ti man haramahu. Kita memberi kepada orang yang memang kedekut dengan kita, memang takkan bagi apa-apa. Kalau kita bagi dekat kawan-kawan, dekat orang yang kita tahu orang tu akan buat baik semula dekat kita, ataupun kita balas budi dekat orang, itu cerita lain. Ya, kita bagi contohnya, kita bagi kita belanja kawan-kawan kita, dan kita tahu pun sekali-sekala kawan-kawan kita juga akan belanja kita. Itu biasa, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau kita tengok orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan, ataupun lebih lagi tinggi, dia tahu kalau dia bagi tu dia memang tak dapat balasan. Kita bagi dekat orang yang kedekut dengan kita, kita selalu minta tolong, contoh, tapi orang tu tak tolong dan kita tolong dia. Wah, ini satu benda yang luar biasa. Ini satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'ahu. Kita menyambung silaturahim, kita berbaik dengan orang yang kita kata bukan orang yang baik dengan kita. Boleh jadi dia yang memutuskan silaturahim, dia yang bermusuh dengan kita, dia yang tak nak berkawan dengan kita, tapi kita berkawan dengan dia. Dan ini satu benda yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh mengaplikasikan dalam hidup kita, saya rasa itu satu benda yang sangat membezakan diri kita lah daripada orang biasa-biasa. Dan ini yang kita maksudkan memberi dalam keadaan yang sukar. Sebab kita memberi dalam keadaan waktu yang tadilah dalam hadis tadi, waktu yang kita memang susah nak beri, memang kita rasa kalau boleh tak nak bagi, berat nak bagi waktu tu. Itu juga waktu sukar. Maksud kesukaran ni bukan waktu kita susah saja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain disebutkan ini dalam athar, ya, dalam satu peninggalan oleh sahabat, kata-kata sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata amal perbuatan yang paling berat ada 4, ya. Ada 4 perkara yang sangat berat untuk kita amalkan, sangat berat untuk kita apply dalam hidup kita. Yang pertama, beri maaf, ya. Memaafkan ketika kita marah. Ini bukan satu benda yang biasa, ya. Memberi maaf ketika kita marah. Sebab orang waktu marah menyumpah lebih mudah. Kita menyumpah orang lebih mudah daripada maafkan orang. Jarang orang tengah marah maaf. Sebab itu kita, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau dari sudut ilmu psikologi pun sebenarnya susah kita nak kawan ni. Sebab dalam marah susah kita nak ada sifat yang berlawanan. Ada orang kata marah tanda sayang. Sebab saya baca dalam banyak buku, kalau waktu marah tak ada sayang. Kalau waktu sayang cuba marah. Kita tak boleh nak marah orang waktu kita sayang, ya. Kita marah jadi macam orang jadi macam pelik, jadi macam orang gila pula kadang-kadang, ya. Tapi bila kita marah, kalau boleh kita kawal. Jangan ambil tindakan waktu kita marah. Itu lebih baik. Sebab kalau waktu kita marah kita buat keputusan, Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata jangan buat keputusan dalam waktu-waktu yang dia digariskan, waktu-waktu yang negatif, ya. Waktu kita contohnya kita dalam keadaan sedih, jangan buat keputusan. Tenang. Waktu kita dalam keadaan kita kata marah, ataupun mungkin dalam keadaan kita
kita tengah-tengah terasa hati, tersentuh hati, masa tu kalau boleh, ni level rendah sikit lah. Level tadi yang pertama tadi tu, marah, orang buat kita marah, kita maafkan. Tapi kalau tak boleh yang tu lah, tak boleh yang tu, masa marah diam. Masa marah relax dulu, sehinggalah kalau boleh kita ambil masa yang sesuai, mungkin masa-masa yang kita dah lebih tenang sikit, dan waktu tu kita buatlah keputusan. Ataupun lebih baik kalau kita buat keputusan selepas kita dah tenang, selepas kita dah bukan tenang. Bukan tenang maknanya kita dah tak marah saja, bukan. Waktu benda tu dah selesai. Orang yang buat kita marah dan benda yang dia buat kita marah tu, kita dah selesai. Dah tak ada dah benda yang kita nak marah. Contoh, katalah dia ambil barang-barang kita, ataupun dia khianat barang-barang kita, dan kita pun dah dapat balik ganti barang, kita pun dah dapat apa yang kita nak pada asalnya, yang kita tak dapat tadi, yang kita dizalimi tadi. Selepas kita dah dapat, maknanya benda tu dah selesai. Walaupun orang ambil hak kita, walaupun orang buat jahat dekat kita, tapi kita dah selamat dah daripada benda kejahatan dia, kezaliman dia. So teruskan. Masa tu kita lebih tenang untuk memaafkan dia. Sebab itu jangan ambil tindakan, jangan balas dendam, jangan buat benda-benda yang negatif kepada orang, sebab kita akan jadi sama macam orang. Kalau orang buat jahat dekat kita, orang zalim dekat kita, tadi Sayyidina Ali kata, maafkan bila orang bila kita tengah marah, itu power, itu taraf atasan. Kalau betul siapa Aisyah Alina sebut, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, marah hari esok. Ini bagus. Nak marah esok. Jadi ada orang tanya saya, habis kalau marah besok tak berdosa ke? Saya kata, kalau marah besok maknanya sampai mati kita tak marah. Bila rasa nak marah hari ni, marah esok. Imam Ghazali kata, kalau nak buat maksiat boleh, tapi tangguhkan besok. Rasa nak buat maksiat, tangguhkan besok. Esok bangun pagi, rasa nak buat maksiat, tangguhkan besok. Dan insyaAllah kita tak akan buat. Tapi kalau nak buat benda baik, nak buat ibadat, buat segera, sebab takut tak kesempatan. Ini kita balik kepada kata-kata Sayyidina Ali tadi. Satu, benda yang paling berat, tapi kalau kita boleh buat yang ni, kita paksa diri kita untuk kita mulakan dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah dekat saya, satu hari, sebab dalam ilmu psikologi pun menyebut, kalau kita biasakan, lama-lama dia akan jadi tabiat. Dan dalam Islam kita ada konsep istiqamah. Bila kita istiqamah, insya-Allah kita akan lama-lama dia akan jadi ibadat. Pasal dia dah jadi sebati dengan diri kita dan kita dah ringan. Itu namanya yang dipanggil oleh orang-orang ulama-ulama kita kemanisan iman. Bila kita yakin, kita buat perkara-perkara yang menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama dia akan jadi satu tabiat, satu amalan yang ringan untuk kita buat. Nak bangun qiyamul lail bukan senang, bukan. Ramai orang subuh pun tak bangun. Cuti pun tak bangun. Apatah lagi lah kan, kalau cuti lagi lambat, takut jadi macam tu. Tapi kita harap taklah. Bila kita nak bangun malam, tuan-tuan, saya ada kenal seorang remaja, masih di universiti masa tu, masa saya jumpa dia. Tapi dia cerita dekat saya, dia tak pernah tinggal tahajud. Tahajud sekurang-kurangnya 4, kadang-kadang biasa 8 rakaat dan witir. Itu amalan dia. Jadi bila saya kata macam mana nak bangun kadang-kadang bangun boleh terjaga tengah malam, tapi nak pergi ambil wudu, nak solat, nak berdiri, nak rukuk, Allah, saya rasa berat. Dia kata daripada kecil memang dia dipaksa oleh mak dia, oleh mak ayah dia, bangun pagi pukul 4 mesti solat. Dan lama-lama bila dia dah besar, dia dah dewasa, bangun pagi pukul 4 tu adalah bangun tabiat. Dia jadi bangun sendiri. Sama. Kalau kita dah biasakan, orang marah, kita diam, lepas tu maafkan. Ini level kedua lah, level A lagi, tapi A biasa. Tadi A+. Kalau nak A+, orang marah, orang buat apa-apa yang kita marah, dan masa tu kita boleh maafkan. Sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan. Yang kedua,
Sayyidina Ali kata yang amalan yang berat kalau boleh kita nak laksanakan, sebab kita tak nak jadi orang biasa. Kita dalam bab ibadat kita pandang ke atas. Dalam bab harta kita pandang ke bawah. Bab harta jangan duduk nak semua benda. Kadang-kadang kita tengok orang ada kereta, kita nak kereta, tapi kita ada motosikal, ya, tapi kita ada masa dengan keluarga. Yang itu Allah tak bagi dekat dia, Allah bagi dekat kita. Kita selalu terselindung daripada melihat nikmat-nikmat yang Allah bagi. Lepas itu yang kita kadang-kadang lupa untuk syukur, ya. Lama-lama kita nak jadi, kita tak sabar, ya. Kita nak semua benda yang kita rasa kita perlu, tapi Allah tak bagi apa yang kita minta. Allah tak bagi benda yang kita rasa kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Ya, sebab orang yang ada kereta besar, orang yang ada kerja hebat, mungkin masa dia akan jadi kurang. Sebab itu syukur sentiasa. Dan harta pandang ke bawah, ya. Jangan risau sangat. Ramai lagi orang lebih susah pada kita. Kalaupun kita nak makan waktu-waktu macam ni susah, tapi orang lain lebih susah. Sabar, ya, sabar. Ya, kita dah tak boleh nak pergi makan KFC. Orang lain tak tahu nak makan apa dekat rumah. Ini benda yang kita kena fikirkan. Tapi bab ibadat kita kena tengok ke atas, ya. Bab ibadat kita kena bagi satu benchmark yang tinggi. Ramai lagi orang lain lebih baik daripada kita. Kalau kita semayang setakat 2, 3, 4 rakaat, ya, malam, tapi orang lain konsisten, istiqamah, 8 rakaat plus 3 sunat witir. Contoh, setiap hari pukul 8, pukul 4 pagi. Dan kita boleh buat istiqamah, betul-betul paksa. Ada orang tanya macam mana nak ubah ni, nak buat benda-benda yang susah, yang berat ni, ya. Cikgu saya pesan, dia kata baca, amalkan doa ni, ya. Allahumma paksa. Dia kena paksa. Bila kita paksa, lama-lama, kalau mengikut Imam Ghazali kata untuk ubah satu tabiat kena istiqamah lebih kurang 40 hari. Dan kemudian kalau betul-betul kita buat, insya-Allah lepas tu marah, maafkan. Memang luar biasa, ya. Terima kasih juga Muhammad Ammar, ya, Abu Kasim. Dia kata Ranchauders Chanchat. Saya tak tengok ni Three Idiot ni. Setiap kali rasa nak marah, rasa tertekan, letakkan tangan di dada dan berkata, oh, Ali is well. Ini bukan cerita, ya, bukan cerita yang apa tu, Salman Khan ke, yang cerita pasal cakap benda simple dengan cakap benda yang susah tu, kan. Ni bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung sikit. Sayyidina Ali berkata amal perbuatan paling berat ada 4. Beri maaf ketika marah. Yang kedua, kita nak beri sedekah ketika miskin. Allahu Akbar. Ini satu benda yang susah kalau kita tak pernah buat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah jumpa ramai orang yang bagi inspirasi untuk diri sendiri, untuk diri saya. Bila kita tanya macam mana dia boleh jadi kaya, nak kaya, dia kata jangan tunggu kaya, ya. Nak jadi kaya, jangan sedekah tunggu kita jadi kaya, ya. Kalau nak jadi kaya, sedekahlah masa kita tak kaya. Itu yang rupanya jalan untuk kita menjadi kaya. Kalau nak dapat harta banyak, nak jadi orang kaya, kena bersedekah ketika miskin. Lagi kita tak ada duit, lagi kita kena beri sedekah. Sebab sedekah itu menyucikan harta kita dan menyuburkan harta kita. Kalau kita tak erti nak urus, saya selalu sebut macam ni. Sebab miskin atau kaya ni, kita ni sebagai manusia, kita lah pengurus, ya. Pengurus maksud dia, bos akan bagi peruntukan untuk kita dan kita kena uruskan kepada peruntukan-peruntukan yang diperlukan dengan berintegriti, dengan betul. Kalau kita cilok, kalau kita seleweng duit, hak orang kita ambil,
sepatutnya bagi dekat apa yang duit bantuan sekarang. Contoh bila kita ditugaskan untuk bagi makanan, bagi duit, tiba-tiba kita ambil kat kita. Ini yang akan menyebabkan bos kita maha mengetahui. Bos kita tahu peruntukan yang diberi tak diagihkan cara betul. Tahun depan peruntukan akan ditarik balik. Biasalah kalau kita sebenarnya dalam dunia kita pun macam tu. Kalau kita tak diberi kepercayaan, macam mana kita nak diberi amanah untuk dijalankan? Harta bukan hak kita. Dan ada orang kata, ni siapa Diana? Lagi tak ada duit. Kalau kena bersedekah. Logiknya macam tu. Logiknya begitu. Kalau kita bagi duit dekat orang, kita ada RM4, kita bagi kita bagi RM3 kat orang, kita nampak tinggal RM1. Tapi sebenarnya mengikut apa yang sepatutnya kita faham, duit yang kita ada di tangan itu bukan duit kita. Jadi ada yang kata lagi bagi duit, lagi kurang duit kita. Sebenarnya dia salah portion. Duit yang ada kat tangan kita bukan duit kita. Sebab kalau seminit lagi, 2 minit lagi kita meninggal, duit tu hak siapa? Tapi duit yang kita sedekahkan pada orang, itu adalah saham pelaburan kita. Dan tapi kena belanja cara betul. Ya. Kalau bagi sedekah, tapi bagi sedekah pasal nak buat tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat maksiat dan sebagainya, itu tak jadi sedekah. Sedekah dia kena ada cara-cara dia, kena betul bagi orang yang lebih memerlukan, orang yang lebih layak. Kita kena tahu syarat-syarat dia jugalah untuk menjadikan sedekah kita tu diterima. Sebab ada satu kes ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah dulu, bila ada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya bagi sedekah dan kawan saya pun bagi sedekah. Saya bagi banyak, kawan saya bagi sikit. Rasulullah tanya, ni bagi kat siapa, ni bagi kat siapa. Tapi bila diberitahu dia bagi kat orang ni, sahabat dia bagi kat orang ni, Rasulullah kata sahabat dia yang bagi sikit tu lebih banyak pahala dia. Sebab dia bagi tempat yang untuk orang buat ibadat. Dia bagi dekat orang tu buat untuk ibadat. Dia tahu duit tu pergi ke mana. Dan kalau kita tahu duit tu pergi ke tempat tak elok, kita bagi sedekah, itu jadi kurang sikit pahala dia. Apatah lagi kalau dia untuk perkara maksiat, lebihlah berbahaya, sebab dia boleh membawa kepada mungkin dalam keadaan berdosa. Bila kita berjumpa dengan orang-orang yang berjaya ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu, pengalaman saya je yang saya boleh share. Jumpa dengan orang kaya, orang yang berjaya. Macam mana saya jumpa dengan orang-orang yang terkenal dalam negara kita. Saya kata seronoklah nak ikut jejak langkah dia, sebab dia berjaya, dia berkaliber, orang hormat dekat dia, kedudukan dia tinggi. Kadang-kadang kita tengok dari sudut luaran dia macam tu kan. Dia kata bukan semudah itu untuk sampai ke tempat yang semacam ni. Kita kena betulkan banyak diri kita. Orang aniaya dekat kita, orang khianat dekat kita, kita kena sabar. Itu yang kita tak mampu. Sebab orang baru buat sikit, kita dah tak sabar. Akhirnya duduk kat bawah tu je lah kita. Pasal kita bukan orang yang ada kualiti yang sepatutnya menjadi pemimpin orang lain, pemimpin yang dihormati dan disegani. Sepatutnya kita kena betulkan diri kita. Kita nak macam-macam. Kita nak kaya. Kita tengok orang kaya, best lah orang kaya. Dia kaya bolehlah nak derma dekat orang, nak sedekah dekat orang. Kita tak ada duit. Dia dulu pun start macam tu juga, macam kita. Dia tak ada duit, tapi dia start sedekah dekat orang. Itu beza dia dengan kita. Bukan beza kaya dengan miskin sebenarnya. Dia beza dia, sifat dia. Bila dia selalu menderma dulu, dia selalu memberi sedekah, dia selalu memberi. Saya kadang-kadang orang tanya, orang yang suka bersedekah ni memang kita tahu ke? Saya kata orang yang kita tak tahu, bila kita pernah bersedekah, sebenarnya orang itu adalah orang yang paling bagus bersedekah. Sebab dia bersedekah tak ada orang tahu, ya. Dan kalau orang tu sedekah dan kita nampak,
bukan tak bagus, sebab ada juga orang duduk bercakap pasal bersedekah, lepas tu nak tunjuk dekat orang, nak bagi tahu dekat orang. Dia jadi motivasi untuk kita. Bila orang bagi sedekah, orang boleh bantu orang, dia bagi semangat dekat kita. Kenapa? Aku pun nak jadi macam dia. Aku pun nak bantu, nak. Tapi sebab dia ada banyak duit sekarang, dia banyak harta, dia boleh bagi benda-benda yang mungkin dalam volume yang besar, tapi kita start dengan mengikut kemampuan kita. Tapi tuan-tuan, yang betul, yang sebenarnya yang patut kita beri perhatian bukan dekat apa yang disedekahkan, tetapi sikap ataupun sifat kita. Tak ada orang yang tak boleh beri sedekah. Tak ada orang, ya, sebenarnya. Sebab akhir sekali senyum itu juga sedekah. Dan kalau kita kata kita tak ada benda nak sedekah, ya, something wrong dengan kita, dengan sifat, attitude kita, bukan dengan harta kita. Sebab itu Rasulullah Sayyidina Ali kata memberi sedekah ketika miskin satu benda berat, tapi benda boleh dibuat. Benda ni boleh dibuat. Ini bukan orang gila punya sifat, bukan. Ini sifat orang yang berjiwa besar, ya. Bila dia tak ada duit, dan saya jumpa ramai orang yang bagi tips dekat saya sebenarnya. Dia kata bila kita ada duit, kita bagikan portion orang, ya, yang mana yang mungkin lebih perlu daripada kita, yang mana yang kita rasa mungkin kita boleh bantu dia untuk membahagiakan dia. Sebab orang yang paling bagus ialah orang yang membahagiakan orang lain. Dan dia kata lagi satu, kalau kita tak ada duit, lagilah kita kena bagi. Ini satu tips untuk jadi kaya oleh orang kaya, orang yang dah kaya, yang dah terbukti. Macam mana dia jadi kaya? Dia kata waktu dia tak ada duit, waktu itulah dia memberi dekat orang. Maknanya, lagi sukar keadaan kita, lagi miskin kita, lagi banyak kita memberi. Kenapa? Kita tengok ada setengah-setengah orang kampung yang hidupnya tenang, ya. Hidup dia tenang, dia bukan ada gaji, bukan ada selit gaji ribu-ribu. Kadang-kadang 200-300 je ada sebulan dia dapat. Tapi dia hidup tenang. Sebab dia mengamalkan tadi. Kita kalau kita tengok diorang besar hati, diorang biasakan dalam budaya diorang, ya. Bila contohnya memberi kepada tetamu yang datang, anak-anak dia, anak-anak kita nak balik, ya, dia bagi RM10, RM20. Tapi kita sebenarnya gaji jauh lebih banyak pada dia. Lepas tu kita bising pula. Kita cakap kita banyak hutang. Itu masalah dia. Sebab kita tak suka memberi, akhirnya banyak hutang, ya. Kaitan tu ada, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Untuk menjadikan satu motivasi kepada kita kena tanam dalam diri kita. Aku nak kaya, aku kena memberi. Kalau aku kaya, dah sah-sah kena memberi juga. Sebab itu peruntukan yang aku diamanahkan untuk jaga, ya. Akhirnya bila waktu kita tak memberi sebenarnya, jadi tak timbul soal meminta, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu sebut perkara ni dalam peringatan kepada diri sendiri pun kadang-kadang. Bila terima kasih Ustazah Siti Sakinah, cerita pasal taja anak yatim. Allahu Akbar. Ini satu benda yang saya terlepas pandang tadi. Saya terlupa nak sebut. Bila kita nak sedekah tadi tu, kita kena cari tempat yang betul, supaya harta yang kita sedekahkan tadi tu menjadi sumber untuk menyuburkan, ya, menjadi penyebab, asbab kepada barakah dalam harta benda kita yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai integriti kita menjalankan amanah. Ini untuk anak yatim, ya. Ini untuk orang miskin, ini untuk orang fakir, ini untuk orang yang memerlukan dalam hutang, ya. Dia tak boleh nak lepas hutang, hidup dia terkongkong, susah. Ramai orang dia kata, saya pun banyak hutang. Kita tak jumpa. Kita selalu jumpa dengan orang kaya-kaya, orang yang kita dah biasa hidup mewah, tuan-tuan. Biasa hidup mewah, sesekali hidup susah. Dengar betul-betul, sesekali bila kita biasa hidup mewah, sesekali kita susah. Dan bila kita hidup mewah, kita tak rasa apa-apa, sebab kita dah biasa. Tapi orang yang biasa hidup susah, biasa dah hidup susah, bila hidup susah, biasa. Bila dia dapat hidup mewah, itu dia syukur. Sebab
bukan senang, ya. Dia nak dapat kehidupan yang mudah macam tu, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah dididik dengan cara yang susah, kehidupan yang susah, supaya baginda membesar, baginda menjadi dewasa dengan pengalaman-pengalaman yang cukup mematangkan dia. Bila hidup susah, biasa. Rasulullah biasa. Balik pada kita tadi, Nak beri sedekah, kita bagilah kepada mereka yang mengikut prioriti kepentingan, kelayakan diorang. Dan ini akan menjadikan kita pengurus harta yang diamanahkan oleh Allah sebagai pengurus yang berkualiti tinggi. Anugerah cemerlang. Tahun depan tambah peruntukan. Itu maksud saya. Itu yang Allah nak bagi tahu sebenarnya. Sebab itu Sayyidina Ali tekankan perbuatan ni. Satu, beri maaf ketika marah, ini orang luar biasa. Yang kedua, beri sedekah ketika miskin. Tuan-tuan, tadi saya sebenarnya nak cerita dekat tuan-tuan. Selalu saya peringatkan diri saya sendirilah. Sebenarnya kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita terbiasa hidup dalam suasana meminta. Kita tak sedar. Keterbiasaan menyebabkan yang salah, kita tak rasa salah lagi dah. Sebab tu bila kadang-kadang dia jadi isu sensitif. Kita tak kata semua orang sama, tapi secara umum, jangan salah faham. Kadang-kadang kita sentiasa mengharapkan, kita dah biasa, dah dibesarkan dengan sifat kita mengharapkan ada orang akan bagi bantuan. Kita selalu rasa kita adalah orang yang layak untuk terima bantuan. Kita adalah orang yang sepatutnya dibantu oleh orang lain setiap masa. Contoh, saya tak nak pergi jauh sangat. Kadang-kadang dalam pergaulan kita yang biasa-biasa ni, bila kawan kita cakap, aku dapat surat naik pangkat. Contoh. Kawan-kawan kita baru dapat surat naik pangkat kerja. Aku baru dapat surat naik pangkat. Apa kawan-kawan? Apa kita jangan cakap kawan-kawan, kita. Apa yang kita respon? Ya. Oh, tahniah. Apa table lah. Tuan-tuan, itu budaya meminta. Budaya minta orang sponsor, minta orang belanja. Cuba kita ubah. Kawan kita kata, aku dapat surat naik pangkat. Tinggi juga. Pangkat aku ni. Dia pergi naik pangkat terus tinggi. Oh, tahniah. Sebab kau naik pangkat berganda, jom aku belanja berganda. Agak janggal. Bila kita selalu kita macam tu. Dengar orang dapat apa-apa. Wah, penting belah. Ya. Ada lagi tempat-tempat yang juga biasa. Wah, apa lagi? Kambing lah. Kambing juga jadi mangsa. Ini budaya kita. Tapi tidak semua budaya kita perlu teruskan seadanya. Tapi ada benda yang kita perlu tambah baik dari masa ke semasa. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita betulkan diri kita. Lepas ni, zip mulut kita daripada meminta. Sebab yang menjadi indikator kepada orang yang luar biasa, orang yang bagus, kalau ikut Sayyidina Ali kata, orang yang memberi. Rasulullah pun nak umat kita yang memberi. Sayyidina Ali kata, memberi sedekah ketika miskin, itu orang yang level A+. Kita nak dapat A+, dan semua kita nak markah tinggi. Jom kita, tapi kena paksa. Dan ini benda yang bukan boleh dibuat 1-2 hari. Mungkin bertahun, lama-lama kita jadi kebiasaan. Jom zip mulut kita daripada minta-minta. Bergurau pun tak nak dah. Tak nak. Ya. Kalau nanti Ramadan, ya, mudah-mudahan kita semua dapat sambut Ramadan dalam suasana yang suasana yang dah pulih, ya, keadaan kita dah pulih dan kita boleh meraihkan Ramadan, kemeriahan Ramadan dan hari raya Syawal kita. Mungkin kita boleh pergi jalan-jalan rumah saudara mara kita, mengeratkan silaturahim. Dan masa tu kita akan dengar dekat office contohnya, kan. Kau bila nak buat open house, jemputlah. Kita bagus, bukan tak bagus. Kita bagi semangat dekat orang untuk buat open house. Sebab aku nak makan. Aku nak pergi, nak makan. Ya. Bagilah makan kat aku. Macam tu. Kita tak perasan. Ni bukan kita kata kat siapa-siapa, bukan. Kadang-kadang kita refleksi. Kita buat refleksi diri kita. Betul tak?
Takkanlah kita cakap bila nak buat open house, aku nak masukkan dalam jadual je, aku tak nak pergi pun. Tak, kita nak tanya orang, rumah kau bila pula? Rumah kau bila pula? Kadang-kadang ada saudara-saudara kita, ada kawan-kawan kita, dia kata tertekan juga. Sebab saya tak berapa ada duit sangat nak buat open house, kawan-kawan duk tanya, ya. Jadi rasa saya ni macam tak boleh nak berkawan pula dengan diorang pasal tak boleh buat open house. Contoh, ya. Buat kenduri tu bagus, itu memberi makan pada orang tu bagus, tapi kita tak payahlah suruh orang bagi makan kat kita. Kalau kita suka open house, kita buatlah tiap-tiap hari. Buat tiap-tiap hari, ajak orang datang makan. Kita suka sangat buat open house. Contoh, kita tukar budaya daripada meminta kepada memberi. Apatah lagi ketika kita miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ditemukan dengan seorang anak murid saya dulu, bekas anak murid saya dulu. Dia kerja selama 2 tahun. Duit dia bagi dekat mak dia dan adik-adik dia, sebab dia nak sulung. Dia bagi dekat mak dia, dekat adik-adik dia. Saya nak pendekkan cerita je pasal nak ambil pengajaran je daripada apa yang dia cerita kehidupan kisah dia ni. Selama 2 tahun gaji dia, kalau contohlah masa tu saya tak silap saya lebih 900 lebih gaji dia. 900 lebih masuk solid yang dah net tu 900 lebih gaji bersih dia. 900 lebih pukul 9 masuk, pukul 9.15 minit macam tu, ya. Masa bank buka tu, dia dah tak ada dah dalam akaun dia. Kalau masuk pukul 10, 15 minit dah tak ada dah. Sebab dia panggil, dia buat standing instruction. Standing instruction ni, duit masuk, kemudian dia terus bagi arahan duit tu pergi ke akaun mak dia. Mak dia dekat kampung, adik dia ada 7 orang. Dan dia kata dia bagi semua duit gaji dia dekat mak dia. Saya kata, awak duduk kat Shah Alam, awak kerja, awak bagi duit dekat mak kat kampung, awak nak makan apa? Dia kata, Ustaz, saya kerja malam. Sebab waktu lepas balik kerja pukul 5, pukul 6, saya sambung kerja dekat 7-Eleven. Dan lebih kurang 4 jam, 3-4 jam lebih kurang kerja part time. So itulah duit yang saya dapat, yang saya boleh dapat makan, bayar bilik, sewa bilik saya. Saya pun duduk seorang. Saya macam wow, ya. Aku tak pernah sampai tahap tu. Dapat gaji bagi full dekat mak. Kita waktu mula-mula, dia waktu mula-mula kerja ni lepas graduate, masuk kerja 2 tahun. Dan kita waktu mula-mula kerja dulu, bukanlah tak bagi juga, ya. Bagi duit dekat mak 200 sebulan kan, kadang-kadang. Tapi bila balik kampung, sembang-sembang dengan mak nak balik semula dekat KL contoh, ya, pinjam balik dengan mak 300. Kadang-kadang ada yang macam tu, ya. Nak ceritanya, sebab waktu tu kita pun belum stable. Ekonomi kita belum stable, gaji pun baru mula-mula nak simpan, mula-mula nak buat simpanan. Tapi budak ni ada satu pemikiran yang berbeza. Dan dia buat macam tu, 2 tahun dia buat, gaji dia 900 lebih tu dia bagi dekat mak dia full. Dan saya rasa ini punca keberkatan dia. Cuma satu hari, waktu dia datang jumpa dengan saya, dia kata dia rasa bersalah sebab kat tempat kerja dia tu adalah benda-benda yang dia rasa macam tak selesa. So pada pandangan dia, minta pandangan saya lah, saya pun bagilah pandangan saya. Lagi terkejut sebab petang tu dia buat keputusan untuk berhenti kerja. Sebab kerja tu mengganggu dia. Ya, dia rasa tak selesa untuk buat ibadat dan sebagainya lah. Adalah kaitan dia sikit-sikit. Jadi dia kata dia rasa dia nak cari kerja yang lebih baik. Dan petang tu dia hantar surat notis sebulan notis. Bukan sebulan notis, serta-merta. Dan dia bayar sebulan gaji. Sebab dia nak berhenti segera untuk cari keredaan Allah yang lebih baik. Saya pun macam lagi terkejut. Pasal lepas saya bagi nasihat, tiba-tiba dia letak jawatan. Ya, habis hujung bulan ni dia nak bagi duit kat mak dia macam mana? Kalau dia dah tak kerja. Nampak kadang-kadang kita pun masih terfikir, duduk dalam lengkuk pemikiran kita perkara-perkara yang bentuk material. Kita nampak duit gaji kita boleh bagi, tapi dia tak nampak benda tu. Dia nampak lebih jauh. Dia nampak keredaan Allah. Dan ini menyedarkan kita,
bila kita jumpa orang-orang macam ni, dia bagi inspirasi dekat kita. Ya, sebenarnya memberi dekat orang, memberi dekat tempat yang betul, memberi pada ibu bapa tadi termasuk satu benda yang Allah sangat-sangat mengambil kira sebagai satu benda yang penambah barakah dalam hidup kita. Siapa yang dia ni, dia telefon saya, dia kata dia dah letak jawatan. Saya kata, habis awak nak kerja apa? Tak apalah Ustaz, saya rehat dulu sehari 2, minggu depan saya cari kerja baru. Saya pula jadi risau, takut mak dia nanti terputus bantuan pendapatan tu. Saya kata, habis awak nak bagi kat mak awak apa pula? Tak apa Ustaz, insyaAllah, dia kata kerja. Adalah tu, Allah ganti yang lain. Sebab keikhlasan dia, tuan-tuan. Minggu depan nak ceritanya, hari Senin dia pergi cari kerja, hari Selasa dia cari kerja, hari Rabu dia dah dapat dah kerja. Bila dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya dah dapat dah kerja, Alhamdulillah. Kerja ni saya rasa lebih selesa, lebih mudah untuk saya buat ibadat dan sebagainya. Saya nak solat, Alhamdulillah lah Ustaz, Tuhan bagi kerja lebih baik dekat saya. Gaji pun naik sikit, dia kata dah jadi 1,700. Saya kata dulu 900, sekarang dah gaji bukan, saya rasa saya tersilap angka tu. Gaji pertama dia 1,800. Gaji pertama dia 1,800. Dia dapat tambahan 700. Dia jadi gaji dia 2,500 yang baru. Tak, maaf, cerita saya dah terlupa angka tadi. 1,800 gaji pertama dia bagi kat mak dia, dan bila dia dapat kerja baru, dia dapat gaji baru 2,500. So saya cakap kat dia, setelah Alhamdulillah, tahniah ya, sebab bila dah dapat gaji 2,500, bolehlah buat simpanan kan, 700 duit lebih simpan, 1,800 bagi kat mak. Nanti kita pun nak kahwin, nak buat simpanan apa semua. Senyap dia. Tuan-tuan, jawapan dia menginsafkan ya. Jawapan dia menyedarkan saya. Dia kata, Ustaz, kenapa saya nak buat macam tu Ustaz? Saya bekerja selama ni untuk bantu mak saya, dan sekarang saya dapat 2,500. Saya rasa ini Tuhan bagi untuk bagi kat mak saya lebih. Dan saya dah buat perancangan 2,500 saya akan gaji saya akan bagi full dekat mak saya. Ustaz, rezeki akan ada Ustaz, insya-Allah. Don't worry, dia kata. Itu saya yakin. Tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang macam ni live. Bukan kita tak tahu, kita tahu, kita dah dengar dah hadis Nabi, kata-kata sahabat ya, bagi semangat dekat kita untuk memberi ketika kita susah, memberi waktu miskin, memberi itu dapat pahala, bersedekah itu menyembuhkan, macam-macam kita dah. Tapi bila kita jumpa yang real, yang live, dia cuit hati kita, tuan-tuan ya. Sebab itu antara faktor juga saya terlibat dengan NGO kemanusiaan macam Sira Care antaranya. Bila kita berada dalam tempat yang kita akan jumpa dengan ramai orang yang pemberi, ramai orang yang berbudaya memberi. Kadang-kadang simple je, saya tak ada apa nak bagi, saya minta tolong jual ya. Saya punya kereta saya ni tolong jual dan ambil lah duit tu, bagi dekat orang yang lebih susah, bagi dekat orang yang lebih memerlukan. Dan ini mereka-mereka yang ada hati yang berbeza daripada hati kita. Kita kadang-kadang faham, tapi hati kita belum ready untuk berubah, dan kita tak ada usaha pula untuk tambah. Jadikan, betulkan hati kita, bentukkan hati kita supaya boleh menerima perkara tersebut menjadi tabiat kita. Tuan-tuan, kita boleh ubah kita. Saya nak habiskan kata-kata Sayyidina Ali tadi. Amal perbuatan paling berat ada 4. 1, beri maaf ketika marah. Yang kedua, beri sedekah ketika miskin. Yang ketiga, jaga kemuliaan diri kita sewaktu bersendirian. Sebab apa? Sebenarnya Sayyidina Ali sebut, menjaga kemuliaan diri ketika bersendirian adalah benda yang sangat-sangat besar. Sebab orang yang buat benda tak baik, orang yang buat benda negatif, bila dia seorang-seorang. Bila dia seorang-seorang dia buat, dia tak ada orang pergi depan orang baru buat benda jahat. Kecuali dia tak perasan. Ya. Dia pergi semata-mata nyonyong je kan. Pergi depan orang, aku nak mencuri ni, tunggu orang ada dululah. Nak rompak rumah orang, tunggu polis datang dululah, baru boleh. Tak ada. Dia ada dua jenis. Kita kata benda maksiat yang berlaku dekat dalam kehidupan kita. Benda maksiat ni biasanya dia berlaku dalam keadaan bersendirian.
Tapi ada bersendirian tu ramai tau. Ada dia panggil kadang-kadang kita jumpa perkataan leave me alone. Ya, leave me alone mana tinggal saya seorang-seorang. Leave us alone. Ada, ya. Jadi ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu as-sariqu hina yasruq wa la yu'minu az-zani hina yazni atau kama qala. Rasulullah kata tidak mencuri seseorang pencuri ketika dia beriman. Kalau dia beriman, ya, dia tak mencuri. Dan tidak berzina seseorang penzina ketika dia beriman. Tuan-tuan, saya lihat dari sudut psikologi. Kenapa Rasulullah sebut dua contoh ni? Ya, bukan maknanya yang lain tak termasuk. Dua kategori. Orang buat benda tak baik ni, satu mencuri seorang-seorang. Dia seorang-seorang dan waktu tak ada orang. Berzina, dia buat ramai-ramai tapi waktu tak ada orang juga. Sebab dia takkan berzina depan orang, ya. Ini termasuk geng mengumpat, ya. Membawang, membawang yang tak baiklah. Membawang ada juga yang lara, yang berbincang pun dia kadang-kadang saya tak tahu daripada mana perkataan membawang ni, ya. Tapi mengatur orang tak boleh kata seorang-seorang. Duduk seorang-seorang mengumpat kat orang tak edit. Dia kena ada partner dia, tapi dia tak nak orang tahu, dia tak nak orang dengar, ya. Nama dia buat secara bersendirian juga walaupun beramai, ya, walaupun berpartner. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada dua jenis maksiat ataupun perkataan ungkapan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Yang pertama, buat dosa seorang-seorang. Yang kedua, buat dosa beramai-ramai tapi juga bersendirian daripada orang lain. Jadi ada tiga dah kita sebut tadi. Beri maaf ketika marah, sedekah ketika miskin, jaga kemuliaan ketika bersendirian. Kadang-kadang duduk browse dalam internet benda-benda tak elok, benda-benda yang sensasi, yang mengatur orang, gosip-gosip dekat orang. Boleh seorang-seorang, ya. Cuba buat depan mak ayah kita ke? Buat depan ke mak ayah sama juga. Ataupun buat depan orang, pergi depan Tok Imam, duk cari. Tok Imam kata cari apa? Cari gosip, mengumpat kat orang, Tok Imam. Kita tak buat macam tu sebab kita tahu benda tu tak berapa elok. Contoh. Dan yang keempat, tuan-tuan, berkata benar terhadap orang yang kita takut dan kita harap dia jaga kita. Contoh dia kata kita dengan orang atasan, ya. Kita ada satu benda-benda yang kita perlu daripada dia. Kita harap dia beri ayalah macam-macam lah, beri jawatan, beri pangkat, beri kedudukan dan sebagainya. Tapi bila dia buat salah, dia buat perkara yang tak benar, kita menjadi orang yang membetulkan kebenaran. Ini satu benda yang sangat susah. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata benda yang paling tinggi nilai dia ialah bercakap benar di hadapan penguasa, di hadapan pemimpin, di hadapan orang atasan kita yang zalim. Kita tahu kalau aku cakap betul, mati aku, ya. Kena tukar, kena pindah ni. Contoh, ya. Kalau aku cakap betul ni, tak naik pangkat aku ni, ya. Contoh, bila keadaan berlaku macam ni, kita akan rasa macam takut untuk bercakap betul. Tapi ini bukan biasa-biasa, ya. Tips daripada Sayyidina Ali untuk kita betulkan diri kita, jadikan diri kita menjadi orang yang berkualiti tinggi. Termasuk yang kita bincang hari ini, fokus kita pada hari ini ialah memberi. Walaupun ketika itu waktu kita sukar, kita dalam keadaan sukar, kita memberi. Memberi dalam waktu yang sukar sebenarnya adalah satu benda yang sangat-sangat dituntut, yang sangat-sangat besar, tinggi nilainya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah biasakan budaya memberi ni, sebenarnya orang yang lalui pengalaman ni saja yang boleh bercerita dengan real bagaimana kesan bila kita mula memberi, walaupun kita susah, walaupun kita dalam keadaan tertekan, walaupun kita dalam keadaan miskin, kita dalam keadaan tak ada duit. Terima kasih Kak Ustaz Rizal, tolong share, kongsikan dengan kita hadis yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak start memberi, kadang-kadang ada dalam hati kita tak berapa yakin. Apatah lagi kalau waktu kita sukar, waktu kita kaya pun kita nak bagi, kadang-kadang kita fikir habis duit aku ni. Bila kita kaya, kita nak bagi duit, kita rasa kurang. Tapi sebenarnya kalau kita betulkan mindset kita, aku bagi duit dekat orang, aku bagi duit dekat ni, sebenarnya Allah akan ganti
jauh lebih banyak. Min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, ayat ni boleh baca, siapa-siapa boleh baca. Tapi selagi kita tak lalui, kita tak alami, kita tak faham. Sebab lepas kita dah start memberi, kita dah start seronok berbelanja. Contoh kita dengan kawan-kawan kita, kita start dengan belanja kawan-kawan kita dululah. Kalau nak belajar yang besar-besar terus, nak bagi sumbangan, kita tak boleh nak start dengan benda tu. Jom minum. Contoh kat tempat kerja, lepas PKP lah, lepas PKP nanti. Kalau sekarang orang ajak minum, jangan ikut. Jom minum. Kita pun cakap boleh, jom aku belanja. Itu jarang-jarang. Ya. Yang biasa, jom minum. Boleh, kau belanja lah. Itu biasa. Tuan-tuan, kita ubah kita. Jom minum. Boleh, aku belanja. Mula-mula kita belanja, minum kita bayar, makan kita bayar. Lepas 3 bulan kita bayar lagi. 6 bulan kita bayar lagi. Sekali-sekali datang dalam kepala, si aku je bayar, maknanya dah tak betul. Ya. Buang benda tu, buang. Walaupun datang, buang. Ya. Kita fikir aku nak jadi orang memberi. Itu saja. Ya. Dia tak balas, don't worry, no problem. Ya. Tapi kalau kita mula terasa, bila dia ni pula nak belanja aku, tu maknanya masih belum benar-benar sampai ke tahap tu. Kita masih harapkan dia balas. Belanja. Mungkin tuan-tuan, mungkin 2 tahun. Baru orang sedar kita suka belanja orang. Bila orang ajak kita minum, dia segan. Dia segan nak bagi kita bayar. Dan saya dah lalui pengalaman tu, seronok ya, dengan kawan-kawan yang ada perangai yang macam ni. Dah berebut nak bayar. Sampai kedai, tengah-tengah makan dia dah pergi bayar dah. Pasal dia nak potong, dia nak dulu, dia nak bayar. Kita pergi bayar lepas makan dah. Abang tu dah bayar dah. Cashier tu cakap. Jadi kita tak ada cat, kita berebut tengah-tengah makan, kita pergi bayar. Sebelum makan pergi bayar dulu. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau kita tak bayar, kalau kita yang tak pergi dulu, nanti orang lain bayar, rugi kita. Ini seronok. Dan sampai satu ketika kita tak sedar yang Allah sebut tadi, Allah akan bagi min haitsu la yahtasib. Kita tak miskin, tuan-tuan. Kita tak boleh jadi ada orang yang kaya tapi tak boleh nak survive. Sebab tu masih duk rasa macam-macam perlu bantuan. Ya. Kita tak berapa kaya. Ini contoh. Kita tak berapa, duduk kat kampung. Ya. Gaji, duit pun kadang-kadang adalah dapat RM50, RM100. Kampung-kampung dekat yang jauh pedalaman. Tapi survival sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat berkualiti kehidupan dia. Dia hidup dia lebih tenang. Ya. Dan kita pun cakap lah macam-macam lah. Yelah, dia tak ada hutang. Itu cara Allah aturkan kehidupan kita. Boleh jadi. Mungkin dengan cara kita memberi, dengan cara kita mengikhlaskan diri kita, menginfakkan pada orang yang memerlukan, ya, mungkin keuntungan kita berganda, kita dapat bayar hutang lebih cepat. Ya. Kita tak tahu. Esok apa yang berlaku pada perniagaan kita, pada bisnes kita, kita tak tahu. Ikhlaskan diri kita pada hari ini dengan menguruskan harta yang kita ada. Moga-moga Allah bagi peruntukan yang lebih besar untuk kita uruskan pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab bila kita hidup dengan memberi ni, lama-lama kita mula perasan ada je sumber yang datang bukan daripada orang yang kita beri tadi. Ya. Kalau contoh kalau dalam konteks kita, contohnya saya dengan kawan-kawan sahabat-sahabat di Syria, kita memberi kepada orang Syria, membantu orang Syria. Bila agaknya kita dapat balasan balik daripada orang Syria? Orang Syria dia tak ada nak bagi beras balik dekat kita. Contoh. Tapi sebenarnya Allah beri, aturkan min haitsu la yahtasib, daripada sumber-sumber yang kita tak tahu, kita boleh hidup. Kita ada sumber pendapatan. Kita murah, ya, makanan sentiasa ada. Contohnya, ya, anak-anak hidup sihat. Itu semua rezeki. Kebahagiaan, ya. Kereta kita pun pakai 10 tahun dah rosak sikit-sikit. Contoh. Itu juga rezeki. Allah atur, Allah hantar ikut situ. Tapi kalau kita kaya, duit banyak, kereta rosak tiap-tiap minggu, duit banyak habis juga. Dan kita rasa tertekan. Kita rasa
keberkatan harta tu ada sebenarnya kesan daripada kita hidup, budaya hidup kita memberi tadi. Dan bersedekah, berinfak ni akan menjadikan harta kita lebih berkat, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita boleh betulkan kita boleh betulkan orang lain. Kita nak suruh orang, weh kau berubahlah, jadilah orang memberi, bagilah kat aku. Itu ramai dia nak suruh orang berubah. Bila kita cerita pun kita kata, nanti jadilah orang yang pemurah, ada duit sikit pun bagilah dekat orang. Ada je orang jawab nanti, alhamdulillah ustaz, saya suka kawan ustaz, kalau ustaz pemurah bagilah kat saya. InsyaAllah. Tapi sebenarnya kita bukan nak mengharapkan orang berubah kepada kita berubah kepada orang, tak payah bising-bising. Nak beri, nak sedekah tak payah bising-bising. Orang yang kita tak pernah nampak memberi, itu yang paling baik. Sebab sedekah ni yang bagus, bila memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Saya tak pernah tengok pun dia beri sedekah ke orang. Itu orang bagus, itu orang baik. Dia tu macam nak menunjuk je. Bukan dia nak menunjuk, dia nak bagi motivasi ke orang lain. Dia boleh bantu orang, dia boleh sedekah dekat orang dan bagi semangat dekat kita. Kalau macam tu, saya pun nak bagi sedekah, saya nak masuk dalam website, saya nak masuk dalam Facebook saya lah juga, supaya orang nampak saya memberi. Tanya balik, apa tujuan dia? Apa tujuan? Kita tahu tujuan kita, tujuan orang kita tak tahu. Bila tanya tujuan kita, biarlah orang nampak sikit aku memberi. Itu tak boleh. Dah lari dah daripada tujuan asal kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan judge orang. Kita boleh judge kita, kita boleh tahu diri kita betulkan lah yang mana yang kita rasa perlu tambah baik. Kita tak sempurna tuan-tuan, insya-Allah. Walaupun selama ni kita segan nak memberi, kita tak biasa memberi, kita boleh ubah sikit-sikit, ya. Jangan buat benda yang tak betul dah lah, ya. Pergi tepi tabung masjid, senyum. Yang tu macam tak berapa menjadi sedekah tu. Tapi tak apalah, kalau dah tak ada sangat, buatlah. Tu cerita kelakar je tu, cerita sampingan je tu. Pergi tepi tabung masjid, senyum. Pasal senyum tu sedekah. Buatlah kalau dah tak ada sangat. Tapi saya yakin, jom kita balik rumah tuan-tuan, kita check. Saya rasa paling common pun duit siling ada. Duit siling tu merata kadang-kadang, ya. Dan bila kita kumpul-kumpul balik, berilah pada orang yang langsung tak ada. Ada ramai orang yang lebih memerlukan kita. Selalulah ikut mana pun kita tak tahu, kita cari orang-orang yang menjadi orang tengah perantara yang boleh bantu kita. Saya pun tak pernah pergi Syria. Tapi saya harap adalah beberapa ringgit, 2-3% yang saya share sama-sama, selit-selit dengan orang-orang lain, sampai dekat sana. Mungkin, ya, kita harap adalah. Kita pun nak masuk kampung orang asli, tak boleh selalu, ya. Adalah kita bagi, tapi tak payah bagi tahu kat orang. Ada orang kata, alah tak nak bagi tahu sebab sikit lah tu. Sebab bila banyak tunjuk kat orang. Tak, sama je. Bagi sikit, bagi banyak, Allah saja yang tahu. Kita betulkan kita. Jadi tak payahlah nak check orang tu sedekah ke tak, orang tu bagi infak ke tak, orang tu suka memberi ke tak, orang tu memberi tujuan apa, tak payah. Jom kita betulkan kita. Kalau semua orang menunjuk pun benda yang dia beri sedekah, teruskan. Tapi budaya memberi berterusan. Cuma level dia lain lah. Adalah level dia. Yang kita memberi dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan hanya semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala, terbaik. Jom kita ubah kita, walaupun beberapa, kalau kita ada RM1, kita bagi 10%. 10% daripada RM1 maknanya 10%. Orang kaya ada 5 juta, bagi RM500, baru 0.000. Tak banyak, ya. Kita buat kita lah. Kita boleh betulkan kita, dan kita redha dengan apa yang Allah janjikan pada kita. Kita yakin dengan apa yang Allah janjikan pada kita. Kita redha dengan apa yang Allah beri pada kita, dan jalankan tugas kita sebagai pengurus harta yang memberi mengagihkan, bukannya jadi pengutik saja. Orang marah kalau kita jadi pengutik saja, orang marah. Tapi bila kita jadi pengagih, orang suka. Jangan jadi penagih, tuan-tuan. Pengagih, menguruskan peruntukan harta yang Allah tentukan pada kita. Jom memberi, menyucikan, memberi, kita akan makin kaya.
memberi, kita akan makin tenang hidup kita. Memberi, kita akan bahagia sebab kita nampak berkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Tuan-tuan, orang tak cukup makan, kita bagi nasi kita sikit, dia makan dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Itu satu benda yang sangat membahagiakan kita sebab kita mampu berkongsi kebahagiaan yang dia sangat perlu, tapi kita mungkin tak berapa perlu tahap tu. Sebab itu jangan ingat benda yang kita tak perlu, kita kata orang lain tak perlu. Tak. Kongsi. Ya, banyak cara, banyak kaedah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita nak akhirkan untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan lagi, boleh kita bincangkan. Tapi saya nak akhirkan dengan motivasi untuk kita jadi orang yang memberi ni. Satu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kebaikan yang kita buat dia macam satu ranting, satu pokok yang ada 7 ranting, ya. Sab'atu sumbulah, sab'a sumbulah, likulli sumbulatin mi'at habbah. Setiap ranting, 7 ranting ada 100 biji yang menjadi hasil daripada kita berbuat kebaikan tadi. So satu kebaikan menghasilkan 700 kali ganda pulangan kepada kita. Jadi tak ada sebab tuan-tuan, tak ada sebab. Kalau kita yakin benda tu sifir tu, makna kita bagi RM1 dekat orang, Allah akan hantar balik RM700. Cara, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Mungkin bulan depan habis PKP, masuk kerja, tiba-tiba dapat surat, naik pangkat. Siapa? Ya? Siapa yang urus? Siapa yang tentukan, aturkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, tak adalah, tak nampak cara. Allah tahu apa yang dia buat, Allah tahu apa yang dia aturkan tanpa ilmu kita, tanpa pengetahuan kita. Sebab itu keyakinan kena ada. Dan ini bila kita sebut Al-Quran, maknanya checkmate lah. Ada juga yang kata, ya ke? Itu tak berapa seronok dengar tu. Sebab bila Al-Quran, dia adalah satu ketetapan yang tidak boleh disangkal. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang lain, Rasulullah kata, man sanna sunnatan hasanah fa'alaihi wizruha wa man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa man amila biha, atau kama qala. Kalau orang yang buat satu jalan kebaikan, kita memberi contohnya kepada dana buat sekolah dekat kamp pelarian Syria, contoh, ya. Sebab anak-anak Syria tak boleh nak ke sekolah, tak belajar, ya. Macam mana dia nak survive akan datang dalam keadaan tekanan negara. Kita kata negara kita tertekan, kita tak sampai lagi kat sana. Tapi contoh, ya. Kita ada juga saudara-saudara kita dekat kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan. Dia tak ada beras nak makan. Jadi kalau kita bagi beras, dia makan, anak-anak dia makan, membesar, dan akhirnya anak dia menjadi orang yang berjaya, contoh, ya. Ataupun tak berjaya ni bukan berjaya ikut cara kita, mungkin dia jadi tok batin, ya. Nanti akan jadi tok penghulu kampung dia, yang berjaya, yang memimpin masyarakat dia dengan cara yang dengan kepimpinan yang bagus, yang berkualiti, hasil daripada beras yang kita sumbangkan, dia membesar. Contoh tak banyak tapi ada. Jangan tak ada langsung. Jangan kita lepaskan peluang ni. Buat sekolah dekat Syria, anak-anak Syria pandai dan dia boleh hidup sepanjang yang benda yang dia belajar, sepanjang hidup dia yang dia gunakan ilmu tadi. Allahu Akbar. Itu investment kita, ya. Terima kasih Ustaz Rizal, sekali lagi dia bagi ayat power dia. Giving is the best investment. Memang, ya. Sebab dia bukan terhenti dekat situ. Kita bagi itu sebenarnya ada dalam akaun kita, dan kita akan ambil dia, kita akan tuai dia, bukan sekarang tapi akan datang, insya-Allah. Dia macam downline, tuan-tuan. Kita buat baik, ada 100 orang pergi sekolah yang kita selit RM10 ataupun RM2, cukup lah. Tak ada duit nak buat macam mana. Sekarang ni tuan-tuan, menderma cara online lagi membantu keikhlasan kita, sebab kita tak perlu tunjuk depan orang, ya. Klik, tak ada orang tahu, lain dia tahu, sebab online. Lain dia yang tahu. Kita klik dah, ya. Tak payah buat inilah sumbangan saya yang ikhlas. Tak payah. Yang ikhlas tu tak payah, masuk je, dan keikhlasan kita tu akan dikira lebih mudah. Tak perlu nak bagi tahu kat orang, tak perlu nak pergi tunjuk. Nak snapshot dekat receipt slip bank tu pun rasa macam tak berapa ada orang buat, tak payah buat. Bagi je.
kita masukkan duduk saja-saja dekat rumah ni, bukan saja-sajalah, sementara kawalan pergerakan duduk di rumah banyak masa ni, buka laptop, buka handphone, transfer contoh di mana-mana yang layak, yang memerlukan dan yang baik, tujuannya yang baik. InsyaAllah tuan-tuan, buat ada sahabat-sahabat saya buat usaha gali telaga untuk sumber air yang bersih dekat orang di pedalaman Kemboja, Vietnam dan sebagainya. Satu sumbangan yang besar yang berterusan. Man sanna sunnatan hasanah fa alaihi wizruha wa man amila biha. Bukan setakat benda dia buat tu dia dapat pahala berterusan. Gali telaga contoh, orang dapat minum air, dapat berterusan, jariah dia. Ada orang dapat inspirasi. Wih, bagus lah kau buat macam tu, aku nak buat juga. Orang tu ikut dia, wa man amila biha. Siapa yang ikut dia pun dia dapat pahala yang sama. Tuan-tuan, cakap dekat seorang, seorang ni dia dengar dapat satu pahala. Lepas tu dia buat, dapat juga kita pahala kita. Lepas tu dia ajak orang lain pula buat, dan kita lama-lama kita ada downline kita ramai. Siapa nak jadi upline cepat, siapa nak jadi diamond manager cepat, inilah cara dia. Tak payah jadi ahli, tapi sebarkan benda yang baik-baik, buat benda yang baik-baik, jadikan inspirasi kepada orang lain. Orang akan ikut kita, ataupun kita bantu orang buat kita, dan kita akan dapat pahala yang sama, tak ada kurang. Sebab kita yang memulakan inspirasi tadi untuk menggerakkan hati orang lain untuk berbuat sama. Jom, di samping kita betulkan diri kita, infakkan diri kita, harta kita kepada tempat yang memerlukan, tempat yang sesuai, tempat yang kita harap dia menjadi amal jariah. Apatah lagi saya suka dengan konsep mengambil anak angkat contohnya, pasal kita jaga dia mungkin RM10 sebulan, RM20 sebulan, dan anak ini membesar setiap masa, sepanjang masa, daripada selit duit kita. Saya tak sebut, kita tak mampu pun nak bagi sumbangan bangunkan satu negara. Memang tak ada, kita sikit tak apa, daripada tak ada langsung, kita jangan sampai kita terlepaslah benda tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sama juga dalam hadis tadi, sama juga siapa yang buat benda jahat, siapa yang membuka jalan kejahatan dan orang lain ikut, dia dapat dosa yang sama. So kita jangan buat benda jahat lah. Nanti ada orang ikut, kita buat satu budaya baru yang salah, contohnya satu tabiat yang salah, ada orang berkenan, ada orang admire kita, ikut kita, habis dapat dosa yang sama. Jom terbetulkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Benda-benda ni kalau kita cakap saja tak jadi. Kita kena start, dan lepas tu mungkin bukan sehari dua lah, kena start dulu. Lama-lama kita akan rasa ada kesedaran, benda kesan-kesan yang berlaku yang Allah janjikan tadi, dia akan datang satu-satu untuk memperkukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya nak akhirkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Lalu Rasulullah jawab, "Sedekah yang engkau berikan semasa engkau dalam keadaan sihat, semasa engkau berasa ragu kerana khawatir menjadi miskin dan mengharapkan kekayaan." Waktu kita rasa, kalau aku bagi ni makin kurang, takut bagi, masa tu bagi. Kalau aku nak bagi, macam mana tak ada duit, bagi. Janganlah bagi sampai kita hidup susah, tak boleh makan. Tapi kita kena betulkan. Kadang-kadang kita senang tapi kita rasa dah susah dah. Orang yang biasa makan 3 kali sehari ataupun 6 kali sehari, bila makan 3 kali sehari dia rasa miskin. Tapi kita kena ubah, pemikiran tu kena ubah dengan ilmu. Jangan kamu menunda-nunda sedekah sehingga nyawamu sampai di kerongkong. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu baru engkau mengatakan, harta saya nanti untuk waris ni, untuk waris ni. Padahal engkau katakan begitu, hartamu dah pasti dah jadi milik diorang. Masa kita nak memberi, konon nak memberi, masa tu sebenarnya dah bukan hak kita dah. Tunggu masa esok lusa jadi hak dia. Barulah kita nampak kita nak bagi, nak agih-agih. Tak ada, bagi sekarang. Tapi dalam suasana yang bijak, tersusun dan strategik. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan pertemuan kita cara atas talian ni dalam suasana kita tak boleh nak berjumpa secara bersemuka, menambahkan
keutuhan, kekukuhan silaturahim kita. Terima kasih yang sama-sama dalam secara atas talian dalam tazkirah kita hari ini. Dan saya harap adalah sedikit sebanyak manfaat yang kita boleh top up ataupun tambah baik diri kita. Kita tak mampu nak ubah orang. Jangan duduk fikir banyak sangat pasal nak ubah orang, nak salahkan orang. Tuan-tuan, bila jadi PKP sekarang, situasi COVID-19 ni, saya rasa banyak mengisahkan kita. Selama ni kita duduk marah kat orang. Sebab tu kita terkeluar cari salah orang, cari salah orang. Sekarang Allah kata duduk kat dalam. Kita tak boleh nak melihat keluar. We cannot go outside. Why not? We come to our inside of us. Kita check diri kita. Itu pun duk sibuk lagi. Nak mengatur orang lagi. Duduk dalam rumah pun nak mengatur orang. Cukup-cukup lah. Cukup-cukup. Ya, banyak hikmah positif yang kita boleh ambil untuk diri kita. Ya, untuk kebaikan, penambahbaikan diri kita. Saya pernah sebut dalam satu program TV, saya kata mungkin 14 hari, mungkin 28 hari, mungkin sebulan, mungkin 2. Kita minta harap-harap segera pulih, segera. Tapi dalam suasana hari yang kita dipaksa sebegini, menjadi sebegini, sebenarnya selepas habis tempoh ini, sebenarnya kita akan bentuk satu masyarakat yang baru. Paling tidak kita bentuk diri kita yang baru. Banyak benda yang kita belajar ni. Aku dah tak nak, aku nak betulkan ni, aku nak betulkan yang ni. Dan ada benda yang secara terpaksa. Ya. Kita tak boleh nak menghabiskan masa meraya-raya. Kita tak boleh nak pergi, nak tinggal, kena duduk bersama dengan keluarga. Kena lebih memahami contoh. Banyak sangat perkara. InsyaAllah kalau ada masa, waktu-waktu yang lain lah, kita akan bersiaran, kita akan bersama berkongsi. Mungkin untuk penambahbaikan diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih bersama-sama. Dan mudah-mudahan banyak manfaat untuk diri kita, untuk penambahbaik diri kita. Saya tak sempat nak share banyak-banyak perkara lagi, tapi mungkin boleh juga yang mengikuti kita melawat saya punya Facebook dan IG saya. Banyak kadang-kadang saya share benda-benda simple yang boleh mencuit hati kita, boleh memperbetulkan alignment kehidupan kita ke arah lebih baik. Kita tak pernah sempurna. Satu pesanan oleh seorang ulama, sebab kita nak mulakan bersedekah, kita nak mulakan jadi orang memberi ni, kita tak akan jadi orang yang terus bagus, ya. Kita tak akan jadi terus sempurna, perfect. Tapi aku tidak kisah, dia kata, aku tidak kisah kalau aku meninggal sebelum aku menjadi orang soleh. Tapi aku gembira kalau aku meninggal dalam perjalanan menjadi seorang soleh. Mudah-mudahan kita berada dalam track. Hari ni aku nak mula berubah. Lepas dia habis live, kita terus transfer dekat orang-orang yang memeluk. Contoh kalau ada duit banyak, ya. Kalau tak ada, carilah cara lain yang kita boleh bantu satu sama lain. Jangan kita ingat kita paling memerlukan. Mudah-mudahan, InsyaAllah, minta ampun, minta maaf salah silap saya. Terima kasih sahabat-sahabat di Syria Care dan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bersama-sama mengikuti daripada tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe. InsyaAllah.